naik masuk. Pasal rasli, so kita tak sempat habis. Ya, Pastikan kami dari kumpulan 1 akan membentangkan unit 5 iaitu ayat. Saya Latifah. Saya Nur Aida Farzana. Saya Iman. Saya Rina. Okey. Apa yang akan anda belajar daripada kami? Okey, yang first, pola ayat dasar. Kedua, ayat tunggal. Yang ketiga, ayat majmuk. Yang keempat, proses penerbitan ayat. Yang pertama, pola ayat dasar. Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan ayat lain dalam sesuatu bahasa. Okey, pola ayat dasar ni terbagi kepada 4. Tapi untuk minat subjek dia ada satu je, frasa nama. Kalau minat predicate dia ada 4, iaitu frasa nama, FN, frasa kerja, FA, frasa adjektif, FA, frasa seni nama, FS. Okey, pola satu frasa nama dan frasa nama. Subjek abang saya, predicate polis ni frasa nama. Pola kedua frasa nama dan frasa kerja. Frasa nama dia Ahmed, frasa kerja dia menendang bola. Menendang ni frasa kerja. Pola ketiga, frasa nama dan frasa adjektif. Frasa nama dia untuk subjek Aisyah. Untuk predicate cantik sekali. Cantik sekali ni cantik frasa adjektif. Pola keempat, frasa nama dan frasa seni nama. Subjek dia kampungnya. Predicate dia di balik unta. Ini frasa seni nama. Bentuk ayat. Ayat ada dua. Yang pertama ayat tunggal. Yang kedua ayat majmuk. Ayat tunggal ni dia mengandungi satu klausa saja, iaitu mempunyai satu subjek dan predicate. Perbezaan ayat tunggal dengan ayat dasar. Ayat dasar ni semua ayat dasar terdiri daripada ayat penyata. Maksudnya dia ayat saja. Kalau ayat tunggal ni dia ada 4 jenis, iaitu ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan dan ayat sonzang. Jenis ayat. Jenis ayat ada 4, iaitu ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya, ayat seruan. Ayat perintah ni ada 4, iaitu ayat suruhan, ayat permintaan, ayat sidaan dan ayat larangan. Kalau ayat tanya ni pula dia ada 2, iaitu ayat kata tanya, tanpa kata tanya dengan unsur tanya. Okay. Yang pertama ayat penyata. Ayat penyata ni adalah ayat yang bertujuan untuk menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Ayat penyata ni ayat yang diakhiri dengan nokta. Contoh, dia tinggal di Kolej Kediaman Harun Aminur Rashid, nokta. Ayat perintah, ayat yang bertujuan untuk menimbulkan satu tindakan. Penggunaan kata penegas tak dalam ayat perintah boleh menyebutkan nada ayat yang diucapkan. Terbagi kepada 4 jenis, iaitu yang pertama iaitu ayat suruhan. Ayat suruhan ini dia untuk memberi perintah atau arahan. Dia ada 2 bentuk penggunaan, iaitu kata kerja transitif dengan kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif, imbuhan awalan yang digunakan boleh dihubungkan. Kata kerja transitif ni selepas dia kena ada objek tanpa kata penegas. Contohnya, simpan wang ini untuk kegunaan kalkulasi. Yang kedua, dengan kata penegas, iaitu simpanlah. Dah ni kata penegas. Wang ini untuk kamu, untuk kegunaan kalkulasi. Dengan akhiran kan, simpankan wang ini. Ayat suruhan yang menerima awalan bagi kata kerja transitif lazimnya imbuhan awalan tidak boleh dikumpulkan. Contohnya, tanpa kata penegas, bersabar banyak-banyak. Ini untuk kata kerja tak transitif berimbuhan. Kalau kata kerja tak transitif tanpa imbuhan, contoh kedua dari bilik ini. Dengan kata penegas, untuk kata kerja tak transitif berimbuhan, iaitu bersabarlah banyak-banyak. Dah.
Kalau kata kerja tak transitif tanpa input untuk dengan datuk penegas itu sepatutnya keluarlah dari lirik ini. Yang kedua, ayat larangan. Ayat larangan ini ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan dan usah. Sebenarnya untuk menyegah seseorang daripada melakukan sesuatu. Penggunaan perkataan haram boleh digunakan selain menggunakan kata penegasan ia untuk menyebutkan tanda ajaran. Contoh, tanpa kata penegas. Jangan bising-bising. Kalau dengan kata penegas, janganlah bising di sini. Kalau dengan perkataan harap jangan bising di sini. Yang penting, kata larangan tidak boleh digabungkan bersama perkataan silaan atau kata permintaan kecuali perkataan harap untuk menyebutkan nada ayat. Kerana bentuk ayat silaan yang permintaan tidak membawa pengertian negatif. Ini contoh, kata silaan tambah kata larangan. Sila jangan bising. Salah sebab sila ni kita tak boleh guna untuk benda negatif. Yang kedua, kata permintaan tambah kata larangan. Contoh, tolong jangan bising. Ini betul. Yang ketiga, ayat permintaan. Ayat permintaan ini guna kata permintaan dia. Minta dan tolong. Jangan bising. Betul salah lah. Harap jangan saja boleh. Sila jangan tak boleh. Tolong jangan tak boleh. Harap jangan boleh. Ni takut info ada kelainan ni. Tiro kata tolong jangan kan, tolong jangan. Tapi perkataan kata boleh. Tolong ya. Sila jangan tak boleh. Tolong jangan bising. Kita selalu dengar orang cakap begitu kan. Tapi sebenarnya dia salah. Kerana tolong jangan tak boleh. Sila jangan tak boleh. Yang boleh hanyalah harap jangan. Harap tu tujuannya adalah untuk melembutkan. Sama membawa maksud sama seperti kata penegas lah tu. Lah tu memang penegas. Macam kita datang macam nak marah kan, penegasan. Tapi sebenarnya tujuan lah dalam kata perintah adalah untuk melembutkan. Dia bukan untuk macam menegaskan tu sebenarnya. Tidak belum betul. So itu tolong jangan tu bukan betul. Salah tetap salah juga. Yang boleh ialah harap jangan bising. Yes, itu boleh. Jadi tolong ingat ya. Yang ketiga, ayat permintaan. Kata permintaan ini dia ada dua minta dengan tolong. Tanpa kata penegas, tolong bersabar. Kalau dengan kata penegas, tolonglah bersabar. Yang ketiga, ayat silaan. Dia guna kata sila seperti sila jemput. Digunakan pada permulaan. Permulaan ayat. Penggunaan kata penegas dah boleh menyebutkan nada ayat. Contoh, tanpa kata penegas. Sila datang ke majlis perkahwinan saya nanti. Dengan kata penegas, silalah datang ke majlis perkahwinan saya nanti. Yang seterusnya adalah ayat tanya. Ayat tanya itu bahagi kepada dua, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan unsur kata tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya bermaksud ayat yang ditandai dengan tanda soal atau disertai dengan kata penegas sah yang diletakkan pada unsur yang dijadikan fokus ayat. Sorry. Semua ayat tanya semua ayat tanya di sini memerlukan jawapannya atau tidak atau bukan. Contoh ayatnya adalah kakak menjerang air. Ini tanda soal. Kalau yang dengan penegas kah, menjerang air kah kakak? Ataupun ni ambil ke ibu. Jadi ke ibu kah ambil. So jadi dalam ayat tadi ni dia perlu ada jawapan ya ataupun tidak ataupun bukan. So jawapan dia ya, kakak menjerang air. Tidak, tidak, ambil bukan tipu. Seterusnya yang kedua, ayat tanya dengan unsur tanya.
So ayat tanya ini menggunakan unsur tanya yang jawapannya bergantung kepada maksud yang terkandung dalam ayat tanya tersebut. Ayat tanya ini terbagi kepada 3, iaitu ayat tanya dengan kata tanya, ayat tanya dengan kata ganti nama diri, dan ketiga ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya. So ayat tanya dengan kata tanya bermaksud dia menggunakan kata tanya. So kata tanya mencontoh berapa, bagaimana dan bila. Kenapa ni lisan saja, tidak boleh tulis, hanya boleh cakap. Ayat tanya dengan kata ganti nama diri tanya bermaksud dia menggunakan kata ganti nama diri tanya. Contoh, siapa, apa dan mana. Yang ketiga, ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya. Ini merupakan gabungan kata sendi dengan kata tanya atau kata ganti nama diri tanya. Contohnya, sejak bila, sampai bila, daripada siapa, dengan siapa. Sejak ni adalah frasa sendi nama. So digabungkan dengan ayat tanya. Ini contoh ayatnya. Ayat tanya dengan kata tanya, harga beg ini berapa? Ini untuk senam biasa dan ini dengan kata pengganti penegas tak. Harga beg ini berapa? Kalau dengan ini, berapakah harga beg ini? Ini contoh yang kedua, ayat tanya dengan kata ganti nama diri tanya, kakak sedang buat apa? Apakah yang kakak sedang buat? Yang ketiga, ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya, kamu hendak pergi ke mana? Ke manakah kamu hendak pergi? Nampak kat sini, kah? Seterusnya ayat seruan. Ayat seruan, ayat yang membawa intonasi seruan dengan tujuan melahirkan perasaan. Ayat seru ditandai dengan pengguna tanda seru yang terletak di akhir ayat. Ayat seruan terbagi kepada 2. Bentuk ayat seru dibagi kepada 2 dengan kata seru ataupun tanpa kata seru. So, contoh kata serunya adalah amboi, wah, nah, cheese. Lepas tu baca. Contohnya, nah, ambil wang ni. Aduh, sakitnya kaki tu. Lepas tu, kalau tanpa kata seru, ambil wang ni. Sakitnya kaki tu. Sunat ayat tunggal. Okay. Sunat ayat tunggal ada 2. Ayat biasa, ayat sonsam. Ayat biasa maksudnya ayat yang subjeknya terletak di hadapan ayat dan di predikat. Sonsam pula, susunan sonsam memberi penekanan kepada predikat. Penyongsanan tidak hanya melibatkan seluruh predikat, tetapi sebahagian sama ada frasa kerja, frasa adjektif ataupun frasa setuju. Ayat susunan biasa, contohnya kanak-kanak berlarian di taman permainan. Berlarian-larian di taman permainan ni adalah predikat. Kanak-kanak ni subjek. Lepas tu, tangan seluruh predikat berlarian-larian di taman permainan kanak-kanak. Ini adalah dia punya predikat dan ini dia punya subjek. Yang ketiga, tangan sebahagian predikat, frasa kerja. So, kat depan ni dia punya predikat, dan ini dia punya subjek, dan ini dia punya frasa kerja. Okay, next. Contoh sebahagian predikat. Frasa kerja, mereka bekerja setiap hari. Kalau ayat sesongan sebahagian, bekerja mereka setiap hari. So, frasa adjektif ayat sesongan biasanya, badannya lesu kerana lemak. Ayat sesongan sebahagian, lesu badannya kerana lemak. So, mereka letak kat depan. Tiga, frasa sendi nama, adik tertidur diserambi adik tertidur. Faham? Okay, next, ragam ayat. Ragam ayat ada 2, ayat aktif dan ayat pasif. Ayat aktif ada terbagi kepada 2, transitif dan tak transitif. Untuk ayat pasif, dia terbagi kepada 3. Imbuhan kata kerja pasif, kata ganti nama diri pertama dan kedua, dan kata kena hadir sebelum kata kerja. Untuk imbuhan kata kerja pasif, terbagi kepada 3. Imbuhan ber dan kean, imbuhan di dan ter, imbuhan apitan, kean dan pelengkap. Next. Ni tadi ada apa maksud ayat aktif? Ayat aktif adalah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Ayat aktif terdiri daripada 2 bentuk. Itu tadi ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.
adjektif. Ayat adjektif transitif bermaksud ayat adjektif transitif mengandungi kata kerja transitif sebagai predikat ayat. Kata kerja ini diikuti oleh kata nama sebagai objek atau klausa komplement sebagai unsur menyambut kata kerja. Contoh ayatnya, perasaan nama sebagai objek. Contoh ayatnya, Azmi menulis buku itu. Kalau klausa komplement sebagai objek, Syazana menyatakan bahawa Zulaika sudah balik. Kata kerja dua objek, kakak mengambilkan ayah secawan kopi. Untuk yang ni, objek yang ada selepas kata kerja transitif dikenali sebagai objek tempat, manakala selepasnya ialah objek CP. Ini adalah objek tempat ayah, objek CP ni pula secawan kopi. Kata kerja yang kata dasarnya kata adjektif boleh menerima kata penguat. Objeknya boleh digugurkan jika terdiri daripada golongan kata ganti nama orang yang pertama. Keputusan peperiksaan Syami sungguh menggembirakan kami. Keputusan peperiksaan Syami sungguh menggembirakan. Kami tu dia buang. Ayat adjektif tak transitif bermaksud ia mengandungi kata kerja tak transitif sebagai predikat ayat. Kata kerja ini tidak mempunyai objek sebagai penyambut kata kerja. Terdapat dua jenis ayat adjektif tak transitif, iaitu berbelengkap dan tanpa berbelengkap. Contoh ayat, ini tanpa belengkap, ini dengan belengkap. Tanpa belengkap, Syamsiah nangis. Yang kedua, dengan belengkap, kereta itu ada penghawa dingin. Next, ayat pasif. Ayat pasif bermaksud ayat yang terbentuk daripada ayat adjektif transitif. Ayat ini mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan. Ayat pasif terbagi kepada tiga, iaitu imbuhan kata kerja pasif, kata ganti nama diri pertama dan kedua, kata kena hadir sebelum kata kerja. Imbuhan kata kerja pasif tadi tu kan ada tiga. Imbuhan ber dan kean, imbuhan di dan ter, imbuhan apitan kean dan pelengkap. Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Ayat pasif dengan kata kerja berimbuhan di dan ter. Kata kerja berimbuhan di biasanya disertai dengan kata oleh plus perasaan nama. Namun perkataan oleh itu boleh digugurkan jika tidak mengubah maksud ayat. Contohnya, pisang itu digoreng oleh emak sebentar tadi. Pisang itu digoreng emak sebentar tadi. Rumah itu terbina dalam masa 1 tahun. Nampak? Kau kan? Boleh. Nampak tak? Nampak. Yang kedua, ayat pasif dengan kata kerja yang berimbuhan ber dan kean. Baju saya sudah berlipat. Budak itu kehujanan. Last, ayat pasif dengan kata kerja berimbuhan kean dengan pelengkap. Lelaki itu ketinggalan kereta api. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Pertama, kata ganti nama diri pertama iaitu saya, aku dan buku. Buku itu sudah aku baca. Buku itu sudah aku baca. Untuk kata ganti nama diri pertama. Untuk kata ganti nama diri kedua, kau, awak, anda dan sangkatan lainnya. Pokok itu engkau tanam. Yang kedua, pokok itu kau tanam. Ayat pasif dengan perkataan kena sebelum kata kerja. Contohnya, perompak itu kena tangkap oleh polis. Kanak-kanak itu kena kejar oleh anjing. Perkataan kena hadir di hadapan kata kerja yang tidak menerima awalan. Perkataan oleh plus perasaan nama boleh digugurkan secara pilihan. Okay, next. Berhenti dulu ya. Aiman dulu. Kemudian ya, boleh berhentikan dulu kita sambungnya. Okay, seperti yang saya katakan, kita rehat dalam 5 ke 10 minit dulu. Soalnya terlampau banyak ya, jadi saya tak nak lampau terus. Kalau ada henti, takut dia terlampau banyak kita punya penerimaan ni nanti akan jadi sia-sia saja. Satu pun tak masuk ya. Okey. Sebelum awak nak rehat,
Okey, kawan sudah bentangkan dua perkara penting iaitu pola ayat dengan ayat majmuk ya. Pola ayat itu saya rasa tidak ada masalah. Kalau binaan frasa awak dah kuat, pola ayat itu kacang je. Ya, sebab itu makluman anda di dalam soalan peperiksaan akhir nanti dia memang akan memberikan anda satu ayat dan dia minta awak untuk mengenal pasti ayat tersebut mematuhi pola yang mana satu. Jadi apa yang perlu untuk anda tahu di sini ialah apabila diberikan anda satu ayat itu anda perlu tahu memecahkan mana satu subjek dan mana satu predikatnya. Setelah itu anda kena faham jika ayat biasa memang subjeknya frasa nama, manakala predikatnya itu boleh saja frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa senti nama. Jadi lihatlah perkataan yang mendahulunya. Ya, sama ada dia nama ke, kerja ke, adjektif atau senti nama ya, itu dalam pola ayat. Manakala ayat tunggal, walaupun kawan awak panjang lebar bercakap tadi tentang ayat tunggal, tapi pada akhirnya, ya saya nak ada tahu beberapa perkara bahawa ayat tunggal ini kita ada apa? Pertama ialah ayat penyata. Ayat penyata ialah semua ayat untuk kita memaklumkan kepada orang. Nama saya Yana, umur saya 10 tahun, saya tinggal di bla bla bla. Itu semua ayat penyata yang kita letak di situ. Dan yang kedua dia ada kata tentang ayat perintah tadi kan. Ada suruhan, permintaan, larangan, silaan. Ya, tapi apa yang saya nak anda tahu di sini ialah ya, awak tak ada masalah tentang ayat perintah, tapi seperti yang saya katakan tadi, ya saya ulang sekali lagi, ayat perintah ada ditanya dalam peperiksaan akhir, ya janganlah, tolonglah, itu biasa pada awak. Ya, tapi apa yang penting untuk anda tahu dekat sini ialah tolong jangan salah, sila jangan salah, tetapi harap jangan betul. Ya, tolong ingat itu ya. Okey. Dan dalam ayat tanya pula, apa yang penting untuk anda tahu? Dan saya tidak nafikan kemungkinan besar ayat tanya juga ada tanya dalam peperiksaan akhir. Ya, ayat tanya ada dengan unsur tanya dan tanpa kata tanya. Dengan kata tanya tanpa kata tanya. Contoh, ya, menjerang airkah kakak? Ya, mana ada kata tanya di situ betul. Tapi dia masih ada dikatakan ayat tanya, itu yang dikatakan tanpa kata tanya. Ya, ada tanda soal dan ada kita bercakap pun dia akan menaik sedikit lah. Ya, and then anda kena tahu juga apabila ada kata tanya yang ada partikel ka dan tidak ada partikel ka. Contohnya, nama kamu siapa? Jika dia berada di belakang, siapakah nama kamu jika dia berada di depan? Itu sajalah yang penting untuk anda tahu yang asas-asasnya itu ya. Okey, seterusnya ayat seruan betul. Ayat seruan saya rasa tak ada masalah. Ayat seruan ini adalah ayat yang mengekspresikan perasaan. Ada ayat seruan yang dengan kata seru, ada yang tanpa kata seru. Ya, aduh sakitnya perutku dengan kata seru, aduh sakitnya perutku dengan tanpa kata seru. Tetapi apabila dia menggunakan perasaan dan tanpa kata seru itu pula juga kita boleh katakan sebagai ayat seru. Dan kawan juga ada cerita tentang ayat songsang betul. Ya, songsang untuk bantuan anda dia ada dua. Songsang seluruh predikat dan songsang sebahagian predikat. Okey, saya bagi satu ayat ini kepada awak ya. Okey, adik, saya bagi kepada ayat saya tadi itu. Adik berlari-larian di pantai. Ya, adik berlari, adik berkejar-kejaran di pantai contohlah ya. Okey. Kalau saya minta awak songsangkan seluruh predikat, dia akan jadi apa? Adik berkejar-kejaran di pantai. Songsang seluruh predikat, dia akan jadi apa? Kejar-kejaran adik di pantai. Dengan pasti dulu ada satu subjek, ada satu predikat. Subjek adik. Adik subjek. Berkejar-kejaran di pantai predikat. Seluruh predikat, semua predikat ke depan. Berkejaran di pantai adik-adik. Berkejaran di pantai Adik. Okey. Kalau saya minta awak dalam soal exam, okey, pilih ayat di atas yang mematuhi songsang sebahagian predikat frasa kerja. Dia akan jadi apa? Ayat tadi juga. Adik berkejar-kejaran di pantai. Dia akan jadi frasa kerja ya. Berdepanan sebahagian predikat frasa kerja. Sebahagian predikat frasa kerja. No, frasa kerja juga. Berkejar-kejaran berdepan. Balik kepada subjek dulu. Adik baru pergi kepada predikat. So dia akan jadi berkejar-kejaran adik di pantai. Kalau arahan
soalan itu, pilih ayat songsang sebahagian predikat frasa sendi nama ataupun frasa keterangan. Apa akan jadi? Di pantai, air berjalan. So baca soalan betul-betul jika ada ayat songsang ditanya kepada anda ya. Dia boleh seluruh teruskan. Dia boleh sebahagian, betul-betul dia ada sebahagian dalam kerja ataupun sebahagian frasa sendi nama. Okey, dan kawan ada juga bercerita tentang ragam ayat betul. Ragam ayat aktif dan pasif. Aktif, transitif, tak transitif dan banyak kali kita bercerita ni. Ya, saya malas tak ulang kan? Ya, aktif, dia masa dia transitif, dia masa dia tak transitif. Ya, dan transitif ni ada penengkap. Nanti minggu depan kita akan buat sesi ulang kaji. Sebab minggu depan pada kelas terakhir kita secara fizikal saya akan buat persediaan tips-tips peperiksaan akhir. So saya akan bagi poin-poin penting untuk awal. Ya. Okey, jadi nanti kita akan buat sedikit ulang kaji tentang kata-kata kerjanya. Sebab dia menafikan kata kerja ini banyak tanya, tetapi dia bukan tanya dalam ayat, dia tanya dalam golongan kata tu. Ya. Okey, dan ayat pasif. Ya, kita ada pasif diri pertama, diri kedua, diri ketiga, dan ada juga pasif yang ke adverb tadi seperti yang kawan kata. Dan ada juga ayat pasif dengan perkataan kena. Dia kena tangkap. Itu pasif tau, kena ni. Kalau ada perkataan kena. Sebenarnya dia ditangkap, dia kena tangkap, sama je. Tapi dia tak akan bagi. Dia bukan kena. Dia ditangkap oleh polis, contoh. Dia kena tangkap oleh polis. Ni saling bertukar lah, boleh lah tu ya. Jadi kena transform pasif. Ya, okey. Jadi itu yang ayat tunggal. So sekarang kita rehat dulu. Ya, dalam 5 ke 10 minit sebelum kita mulakan. Passbook dan proses belajar saya dah tak banyak ya. Sebenarnya paling banyak dia ayat tunggal. Ya, ayat passbook dia senang sikit. Ya, dengan proses penerbitan ayat pun dia senang lah nak faham ya. Tunggal saja dia macam banyak lalu-lalu. Tapi lalu-lalu tu ada juga yang saya rasa tak perlu untuk awak tahu pun. Yang penting asasnya awak tahu ya. Okey, boleh dah dekat dulu. Kita ulang 4.35 ya. 4.35 semua masuk ya. 4.35. Okey. Sebab dah habiskan semua ni dulu ya. Boleh. Nak ambil pun. Mata nak slide tu. Kau. Tak tu